SPRM. Apa kempen itu? Bukan sokong SPRM, tetapi untuk mengutuk protes. Protes SPRM bukan sahaja tidak keupayaan untuk dengan berkesan melawan korupsi, tetapi digunakan sampai catchpole UMNO dan Bahasa Nasional untuk menentang, untuk lawan Pakatan Rakyat. Dan panel SPRM itu perlulah satu kajian kenapa ini berlaku. Bagaimana SPRM boleh digunakan untuk menjadi alat UMNO dan BN. Contohnya MACC, kenapa kita sebut MACC sebagai Malaysian Agency for Cows and Cars and Cars and Cow? Oleh kerana SPRM lebih suka untuk menggabungkan tenaga isu-isu yang kecil, semacam Cars and Cow, Menteri Besar Selangor, semacam speaker yang sah Dewan Undangan Negeri Sibakuma, digunakan SPRM digunakan untuk siasat speaker yang sah Sibakuma, sama ada beliau ada menyalahguna kuasa apabila ambil tindakan terhadap adun-adun dan Menteri Besar yang merompak kuasa dalam negeri Perak. Itu hal politik, itu hal yang tidak ada bersangkut paut dengan SPRM. Kenapa SPRM campur tangan? Oleh kerana SPRM digunakan sebagai catchpole. Teo Peng Hock, ya, Teo Peng Hock kenapa seorang pembantu exco DAP bolehlah hilang nyawa? Sampai sekarang inilah menjadi satu kes yang menunjukkan bahawa rakyat tidak kepercayaan terhadap SPRM. Kalau kita tanya orang ramai, sama adakah mereka percaya bahawa Teo Peng Hock bunuh diri, lompat daripada Plaza Masalam 14 tingkat? Tiada siapa yang percaya. Siapa yang pembunuh? Kita mahu siapa pembunuh? Adakah rela ambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab? PKFZ, Port Klang Free Zone Scandal, 12.5 billion ringgit Port Klang Free Zone Scandal, scandal of scandals sampai sekarang. Kenapa tiada seorang yang diambil tindakan? Adakah dalam skandal ini tiada seorang bersalah? Lagi satu contoh, heinous crime without criminals. Kenapa begitu banyak kes heinous crime di negara kita tanpa penjenayah? Where are the penjenayah? Where are the criminals? Where are the criminals? Dan di sini saya yang berhormat Menteri dalam jabatan Perdana Menteri, dalam jawapan beliau kepada saya sungguh pun secara bertulis, dia ada jawab mengenai soalan saya bahawa sama ada Ketua Setiausaha Negara, the Chief Secretary, dalam menjalankan tugas beliau yang diberi pada Jun 2007 supaya siasat dan ambil tindakan yang sewajarnya terhadap mereka yang bertanggungjawab mengenai Port Klang Free Zone Scandal. Oleh kerana masa itu Kabinet buat satu keputusan Julai 2007 untuk memberi pengesahan kepada 4 letters of support yang ada diberi oleh menteri-menteri penangkutan yang tidak ada kuasa untuk memberi letter of support yang menyebabkan skandal 12.5 billion ringgit Port Klang Free Zone. Dan masa itu Jun 2007 Kabinet sudah buat satu keputusan bahawa Ketua Setiausaha mengetuai satu siasatan dan ambil tindakan yang sewajarnya terhadap mereka yang bersalah. Dan saya ada tanya, adakah beliau memenuhi tugas beliau? Dan jawapan yang berhormat Menteri dalam jabatan Menteri kepada secara bertulis ialah beliau ada memenuhi tanggungjawab tugas beliau. Dan kalau begitu, kenapa perlu satu super task force sekarang ditubuhkan? Kalau begitu, kenapa tiada seorang yang ditangkap, diheret ke mahkamah? Kenapa kalau begitu sampai sekarang kita masih tunggu satu full expose of the can of worms, the swarm of crocodiles dalam Port Klang Free Zone Scandal? Dan saya harap bahawa sebab itu kita mahu itu panel SPRM buat siasatan, buat perjumpaan. Kita diberitahu bahawa perundangan
anti rasuah kita terbaik sekali di dunia. Tidak ada di negara yang lain yang ada 5 komiti special panel, parliamentary committee dan jawatankuasa yang complaints yang lain. Tetapi nampaknya semua untuk show sahaja, yang tidak dah wayang kulit dan tidak ada bererti sandiwara. Dan saya harap bahawa dalam semua perkara ini kita mau memulihkan. Adakah satu political will? Akhirnya masalah ialah political will. Tak guna mengadakan apa-apa perundangan dan apa-apa panel dan komiti kalau kita tidak ada political will. Semacam dalam Indonesia sekurang-kurangnya kita lihat ada the political will. Sungguh pun masalah korupsi sangat-sangat buruk. Transparency International Corruption Perception Index, Indonesia lebih bawah daripada Malaysia, tetapi sudah kejar, catching up. Lagi beberapa hari Transparency International akan mengumumkan Corruption Perception Index 2009. Adakah kita ada keyakinan bahawa kita akan memperbaiki tangga kita, CPI score dan CPI ranking, atau lebih teruk? Saya khawatir apabila Transparency International Corruption Perception Index 2009 diumumkan, ia akan lebih teruk. Kita sudah jatuh daripada 23, tangga 23 tahun 1995 kepada 37 apabila ada pertukaran yang amat berhormat Pagla ambil kuasa. Sekarang 2009 beliau akan jatuh lebih rendah daripada tahun lalu, ialah sudah 47. Akankah kita sampai 50 atau lebih rendah? Dan saya harap bahawa dalam perkara ini kita adalah political will untuk menghapuskan legal mafia, sama ada dalam Jabatan Peguam Negara, sama ada dalam SPRM, ada dalam pihak polis. Kalau tidak ada reformasi dan keadaan akan lebih teruk dan kita akan terus hilang kedudukan kita, tahap kita in Global Competitiveness Report. Sekian, terima kasih. Yang